96. Ya, ayat 96 daripada surah Al-A'raf, halaman yang ke-163. 163 halaman sebelah kanan dalam mushaf Al-Quran. Ya, ayat 96. InsyaAllah. Dan kita cuba praktiskan 3 perkara. Ya, yang pertama adalah dari segi makhraj ataupun makharijul huruf. Yang kedua adalah sifat, sifatul huruf. Yang telah kita belajar ada 5 sifat. Dan yang ketiga dari segi hukum-hukum tajwid. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Berhenti dekat sini. Jadi ulang semula. Lafatahna. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم. Ya, berhenti dekat sini. Ambil semula فأخذنا. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Alhamdulillah. Ayat yang pertama iaitu ayat 96. Kita ambil satu ayat, satu ataupun dua hukum tajwid dan tengok sikit sifat huruf. Baik, untuk ayat yang pertama pagi ni, kita lihat kepada hukum mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, di tempat yang saya gariskan ini. Alaihim barakatin. Alaihim barakatin. Mim bertemu dengan ba. Ya, ikhfa syafawi. Panjang dia 2 harakat. Him baraka. Alaihim baraka. Ya, baik. Dan yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf mim. Idgham ma'al ghunnah. Barakatim minas samai. Tim minas samai. Tim. Tim minas samai. Kita tak boleh baca tin. Tin minas sama. Kalau baca tin minas sama, dia tak sampai kepada peringkat idgham. Idgham ma'al ghunnah. Baik, terus ayat 97. Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Alhamdulillah. Ayat 97. Baik, untuk ayat 97, ya, kita lihat di sini ambil satu hukum sekali lagi. Ya, tanwin bertemu dengan huruf waw.
idgham ma'al gunnah. Bayatan wahum, bayatan wahum taun. Ya, tak boleh baca bayatan wahum. Kalau tan wahum dia tak jadi idgham. Ya, idgham ni memasukkan tanwin ini ke dalam huruf waw. Bayatan wahum. Baik, terus dengan ayat 98. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Alhamdulillah, selesai ayat yang ketiga, 98. Okay. Lagi sekali kita jumpa hukum yang sama. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya'tiyahum ba'suna, hum ba'suna, ikhfa syafawi. Dua bibir kita rapatkan dan ya, seolah-olah ada satu helai kertas di antara dua bibir. Maksudnya kita rapatkan sedikit sahaja. Ya'tiyahum ba'suna, hum ba'suna. Jangan tekan. Ya'tiyahum, tu tak sampai kepada ikhfa syafawi. Baik, terus dengan ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Alhamdulillah, ayat 99. Baik, untuk ayat 99 ini kita bincangkan sifat huruf. Huruf kaf. Kaf apa sifatnya? Yang kita belajar sebelum ni, syiddah ataupun rakhawah. Kaf. Syiddah. Kaf dia adalah syiddah, satu. Lagi satu yang kita belajar pada sebelum sana, pada sebelum ini, hamas ataupun jahar. Kaf dia hamas, ya. Jadi kaf dia ada dua sifat, satu hamas dan yang kedua syiddah. Hamas ni apa? Kita alirkan nafas, ya. Syiddah adalah kita tahan suara. Mak, ya. Makrallah, makrallah. Afa aminu makrallah. Mak. Dia punya apa? Dia punya hamas kat mana? Hamas dia ke belakang tu. Mak. Ya. Mak. Kemudian ke, kalau mak tu adalah syiddah dan ke belakang tu adalah hamas. Ini cara sebutan sifat huruf. Baik, terus kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Awalam yahdi lilladzina yaritsunal arda min ba'di ahliha allau nasha'. Berhenti dekat sini. Ambil semula mim. Mim ba'diha. Kita ulang semula ya. Mim ba'di ahliha
أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. Terus وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Alhamdulillah, ayat yang ke-100. Baik, untuk ayat yang ke-100 ini, satu hukum tajwid, mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya. Di atas huruf nun ada mim kecil. Nun mati bertemu huruf ba. Atas huruf nun ada tanda mim kecil. Maksudnya iqlab. Kita gantikan nun ini dengan mim. Mim ba'di. Mim ba'di. Ya. Ba'di. Okey, baik. Dan yang ini menarik, ain bersebelahan. Ya. Wa natba'u ala, cuba kita sebut. Wa natba'u ala, yang pertama ta. Ta ini dimatikan. Hukumnya adalah qalqalah. Ya, qalqalah sughra. Kemudian ain ada 2 kali. Wa natba'u ala qulubihim. Okey, cuba ulang lagi sekali. Wa natba'u ala qulubihim. Ya, cuba kita praktiskan supaya lebih baik ucapan ain tersebut. Ala. Baik, terus kepada ayat yang berikutnya. Ayat 101. Tilkal qura naqussu alayka min anba'iha. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا. Ambil semula fama. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. Alhamdulillah, ayat 101. Okey, kalau kita lihat ada satu lagi sama nun mati bertemu dengan ba yang telah kita bincang tadi, dan sebelahnya ba'iha. Selepas huruf ba ada huruf alif tanda mad, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Amba'iha. Maka ba ini namanya mad wajib muttasil. Sebab huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Amba'iha ni satu kalimah. Sama juga dengan di sini. Ja'a, satu kalimah. Maka namanya mad wajib. Baik, terus. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd.
وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقُونَ. Maaf ya, lafasiqin. وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Alhamdulillah, ayat 102. Baik, di sini kita jumpa huruf mad, alif ni yang ada tanda panjang atas tu bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Wajadna satu kalimah, aktsarahum satu kalimah. Maka hukumnya mad jaiz. Itu beza mad wajib dengan mad jaiz. Baik, terus ayat 103. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ih. Ambil semula dekat mana? Ila. إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Alhamdulillah, selesai ayat 103. Cuba tengok lagi sekali di sini. Huruf mad, lepas nun ni alif, alif ni huruf mad, kemudian selepasnya ada hamzah dalam dua kalimah. Biayatina satu kalimah, kemudian ila satu kalimah. Maka dia jadi mad jaiz. Baik. Ya, kemudian kita boleh aplikasikan huruf fa kat sini. Mufsidin, ya, mufsidin. Mufsidin ni sifatnya adalah rokhawah. Fa kan sifatnya adalah rokhawah, mengalirkan aliran suara. Tak boleh tahan ya, alirkan terus. Mufsidin, mufsidin. Baik. Dan ayat yang terakhir pada pagi ini. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Alhamdulillah. Selesai ayat 104. Ya, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, nun mati bertemu dengan ra, idgham bila gunnah. Ma'al gunnah kena dengungkan. Kemudian bila gunnah tidak perlu didengungkan. Contohnya Inni rasulun mir rabbil alamin. Ya, rasulum itu idgham, kita kena dengung. Kemudian mir rabbi, tak perlu dengung. Baik, alhamdulillah. Suratul A'raf halaman 164 ayat 105. Ya, 105. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Alhamdulillah. Ayat yang pertama, ayat 105. Baik, untuk ayat 105, kita ambil satu hukum tajwid, iaitulah al-haqq. Ya, haqq. Huruf qaf asalnya dia berbaris fathah. Tapi semasa kita baca secara waqaf, kita berhenti, maka kita matikan huruf qaf. Okey. Jadi di atas huruf qaf ada tanda syiddah, dia bertasydid, dan juga tanda fathah. Semasa kita waqaf, kita berhenti, maka kita sukunkan dia, kita matikannya. Maka qaf ini dia menjadi qalqalah ataupun qalqalah akbar. Okey. Qalqalah kubra ada dua syarat. Syarat yang pertama, huruf qalqalah berada pada hujung kalimah. Jadi qaf berada pada hujung kalimah. Al-haq, hujung kalimah. Kemudian di atas huruf qaf, di atas huruf qalqalah kena ada tanda syiddah, tasydid. Maka bacanya al-illal haqq. Haq, tekan dulu, haq, kemudian lepaskan suara, dia bunyi qalqalah. Dia ada lantunan selepas tu. Illal haqq. Haqq. Itu namanya qalqalah kubra ataupun akbar. Baik, terus ayat yang kedua. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Alhamdulillah. Selesai ayat 106. Okey, ayat 106 kita tengok di bahagian hujung kalimah as-sadiqin. Fokus kepada qin. Qin ini hukumnya adalah mad arid lis sukun. Jadi bacanya 2, 4 ataupun 6. Ya. Baik, terus ayat 107. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Alhamdulillah. Ya. Jadi di sini kalau kita nak ambil hukum asal, hukum yang paling basic adalah kita tengok za. Za boleh, sa pun boleh. Ya, fa iza, za ni hukumnya adalah mad asli. Mad asli maksudnya adalah huruf mad alif, waw, ya, 3 huruf tu. Kalau huruf alif, sebelum huruf alif ada huruf yang berbaris fathah. Jadi kat sini za. Zal ni baris fathah. Fa iza hiya, fa iza, za tu 2 harakat. Ya. Sama juga dengan sa. Kan? Di sini ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf sa yang mana dia berbaris fathah. Asa, asahu, asahu fa idza hiya. Jadi kena baca panjang 2 harakat. Ba ni pun sama. Thu'banun,
Su'banun, banun. Sebab apa ba? Dua harakat sebab alif ni huruf mat. Alif sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Ya, ini asas lah sebagai ulang kaji. Baik, terus ayat 108. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Alhamdulillah, selesai. 108. Ya. Huruf dad ya. Dad, dha. Ini kita sambung pada pagi ni. Lepas ni huruf dad sifatnya adalah isti'la. Ya, lidah kita, pangkal lidah terangkat ke langit-langit. Dha fa idza hiya baydha. Dha. Yang pertama kena tahu makhraj. Dad, makhrajnya adalah tepi lidah kiri ataupun kanan, dia kena letakkan dia sebelah tempat tumbuh gigi. Di bahagian kiri ataupun kanan. Dha. Kena praktis lah. Dha. Kemudian dia akan terangkat. Baydha'u, dha'u. Okey, baik. Terus dengan ayat 109. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha lasahirun alim. Alhamdulillah, 109. Terus 110. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Alhamdulillah, 110. Ta'murun ya, ta'murun, bukan ta'. Di sini ta'. Hamzah yang bertanda mati. Ta'murun. Ya, famadha ta'murun. Baik, terus ayat 111. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Alhamdulillah, 111. Al-madain. Ada tanda panjang. Ini alif mat. Kemudian sebelahnya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Maka kita dah sebut banyak kali hukumnya mat wajib. Fil madaini hashirin. Da panjangnya sama ada 4, 5 ataupun 6. Jangan kurang daripada harakat tersebut. Terus ya'tuka bikulli sahirin alim. 112. Ya, sihir lah. Sahirin. Huruf ha. Pedas ya. Sahirin. Jangan sebut ha simpul. Sahirin. Tu tak betul. Sahirin, hirin, sihir. Ya.
sahirin. Baik, terus ayat yang berikutnya. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا. Nanti dekat sini, ambil semula in. In kunna nahnul ghalibin. Alhamdulillah. Ayat 113. Jadi ayat ni, ayat yang kita bincang pada hari ini cerita tentang Nabi Musa. Ya. Dia bersama, atas ni cerita dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Kan? Kemudian diteruskan lagi cerita akhirnya, ya, Nabi Musa telah dicabar oleh Fir'aun supaya, ya, untuk lawan dengan ahli-ahli sihir baginda. Ini kisah yang menarik, yang mempunyai banyak pengajaran. Nanti tengok tafsir ataupun terjemahan dia nanti. Baik, sambung 114. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Terus qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Terus qala alqu فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ. Dekat sini, ambil semula وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Alhamdulillah. Ayat 116. Baik, terus ayat yang berikutnya. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Alhamdulillah. Ayat 117. Ya, terus فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Alhamdulillah. 118. Kena bagi perhatian kepada perkataan ni, ya. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Wabatala. Jangan baca wabatala. Wabatala. Baik, terus. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Dan ayat yang terakhir pada pagi ini, وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Alhamdulillah, selesai sehingga ayat 120. 65 121. Baik, insya-Allah kita mula.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna bi rabbil alamin. Alhamdulillah, ayat 121. Ya. Baik, terus Rabbi Musa wa Harun. Ayat yang kedua pada pagi ini. Ya, Ra ni kita baca dia tebal ya. Rabbi Musa, bukan Rab. Ya, kita ada setengah orang kata ya Rabbi, bukan Rab, Rob. Rabbi Musa wa Harun. Baik, terus ayat yang berikutnya. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum. Inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati. Ya, semula. Inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Alhamdulillah, ayat 123. Baik, untuk ayat 123 ya, kita ambil satu atau dua hukum tajwid. Yang pertama sekali adalah sebelah huruf ha, ya, ha sebelahnya ada kepala ya. Ya, di sini ya. Ada kepala ya. Okey. Jadi ha ini berbaris di bawah, berbaris kasrah, sebelahnya ada kepala ya. Jadi kena baca dengan dua harakat. Bihi qabla, bihi qabla. Tak boleh baca bihi qabla. Tu tak panjang. Dia kena panjang dua harakat, dengung dua harakat. Bihi qabla. Sebab hukumnya mad apa dekat sini? Mad silah. Mad silah qasirah. Baik, terus sambung ayat yang berikutnya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Alhamdulillah, ayat 124. Jadi kalau kita tengok dekat sini, di atas huruf nun ada tanda syiddah. Ya, nun ini dia bertasydid. La uqatti'anna aydiyakum an. Kena baca dengung dua harakat. Wajibul gunnah namanya. Baik, terus qalu inna ila rabbina munqalibun. Alhamdulillah, selesai ayat 125. Kan ayat ni kebanyakan hukum tajwid kita dah faham. Ya, alif dekat sini. Yang alif ni ada tanda ta bulat kat sini. Ini namanya alif zaidah. Apa-apa
fungsi dari segi bacaan. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Alhamdulillah, ayat 1, 2, 6. Baik, di sini saya nak kita cuba memperbaiki, kan, tambah baik perkataan afrigh, ya. Rabbana fa ni bertanda mati, fa sifat huruf yang kita belajar sebelum ini, sifatnya adalah rakhawah. Suara kita kita alirkan suara. Afrigh, ghain, ghain dia juga sifatnya adalah rakhawah. Righ, afrigh alaina, righ. Okey. Ghain yang semalam kita belajar semalam, sifat huruf ada tak masuk dalam kategori semalam? Isti'la, afrigh, ghain, kan, ghain, jadi righ, afrigh alaina, dia jangan berhenti righ. Kalau righ dia jadi syiddah, sedangkan ghain adalah rakhawah. Afrigh alaina sabra. Baik, terus ayat 127. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Kita berhenti dekat sini, ambil semula liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Ambil semula wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Alhamdulillah, selesai ayat 127. Baik, di sini kalau kita tengok untuk ayat 127, dia punya rentak dia ada beberapa kalimah yang kita kena terus satu, kita kena laju terus. Dia bukan laju, maksudnya dia tak ada mat, terus. Kita ambil contoh dekat sini adalah ni, Fir'auna atadharu Musa, atadharu Musa, atadharu, dia terus kat situ. Kemudian yang kedua di sini, fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Nampak tak? Dia punya rhythm dia. Fil ardi, dia start dekat di.
fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Satu, kita terus. Sampai kepada A, baru kita panjangkan 2 harakat, mad asli. Sebelum ni, terus ya. Fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Jadi untuk yang 2 tempat ni, kita kena familiarkan. Kita kena lazimkan bacaannya. Terus ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Ni sad semalam kita baca, semalam kita belajar, kita kaji, kita bincangkan isti'la. Sad wasbiru sad. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillah, selesai ayat 128. Terus 129. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard. Berhenti dekat sini, ambil semula wa yastakhlifakum. Wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Alhamdulillah, ayat 129. Baik, untuk ayat 129 ni, kita cuba tengok di sini. Di pangkal ayat ni. Ni kita sebut bahawa Al-Quran dia menjadi terapi. Jadi kalau kita boleh baca dengan baik, kita rasa seronok. Baik, kita qalu, qa ni panjang 2 harakat. Lu pun panjang sebab dia mad jaiz. Qalu udhina min qabli. Dia punya rhythm dia memang menarik. Qalu udhina min qabli. U adalah mad asli. 2 harakat, huruf waw, huruf mad. Sebelumnya dia berjumpa dengan sebelumnya ada alif yang berbaris dhammah, mad asli. Zi mad asli juga. Huruf mad dia ya. Sebelum ya, zal ini berbaris kasrah di bawah. Na mad asli juga. Huruf mad alif, sebelumnya huruf nun berbaris fathah. Jadi ada 3 contoh mad asli. Huruf waw, alif, waw, ya. Kita boleh nampak terus. Ya. Baik, terus dengan ayat yang terakhir pada pagi ini. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Alhamdulillah, ayat 130. Baik, saya rasa sampai di sini insya-Allah kita teruskan dengan
suratul A'raf, ya, halaman 165. Suratul A'raf halaman 166, halaman 166. Kita mula pada pagi ini ayat 131, insya-Allah. Ya. Ayat 131. Baik, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Alhamdulillah, selesai ayat 131. Ayat 131. Jadi kalau saya nak untuk ayat pertama ni kita fokus kepada kalimah yang saya gariskan ini. Yat-tayyaru. Yat, kan, sebab di atas ta ni ada tanda syiddah. Yat-tayyaru. Tayyaru. Ya. Yat-tayyaru. Sebab huruf ta yang pertama sekali sifatnya adalah jahar. Ya, maksud jahar, kita hentikan aliran nafas. Kemudian dia juga bersifat syiddah. Ya, aliran suara tidak mengalir. Yat-tayyaru. Yat-tayyaru. Ya, baik. Terus dengan ayat 132. وَقَالُوا مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Alhamdulillah, ayat 132. Dekat sini kalau kita nampak, ya, kebanyakannya kat sini apa ni bacaannya pendek-pendek. Ya, kita ambil contoh min ayatin. Nun mati berjumpa dengan alif izhar. Min ayatin, min ayatin. Nun mati berjumpa dengan alif izhar. Ya, baik, terus ayat 133. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. Berhenti dekat sini. Ulang semula ayatin. Ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Alhamdulillah, ayat 133. Ya, jadi ayat ni nanti boleh lihat kepada tafsiran, terjemahannya, menceritakan tentang tentang kita kata balasan yang Allah turunkan, ya, kepada orang-orang yang ingkar, tidak beriman kepada Allah Ta'ala.
Baik, kita jumpa perkataan alaihimut tufana wal jarada. Ini semua ni kalimah-kalimah yang jarang-jarang disebut dalam Al-Quran. At-tufan satu, wal jarada wal qummala. Ini antara bentuk-bentuk, antara bentuk-bentuk kita kata balasan yang Allah berikan. Jadi memang kalimah ni jarang-jarang kita jumpa di dalam Al-Quran. Baik, sebab tu kena baca satu-satu kan. Wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatim mufassalat. Jadi satu. Ya. Baik. Kalau dari segi hukum tajwid, kita ambil satu hukum, tanwin bertemu dengan mim, dan di sini pun tanwin bertemu dengan mim. Ya, idgham ma'al ghunnah. Qauman mujrimin. Yang ni pun sama. Ayatim mufassalat. Tim ini mam. Baik, terus ayat 1, 3, 4. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Alhamdulillah. Ayat 1, 3, 4. Baik, kita lihat kepada huruf Ain yang duduk bersebelahan. Waqa'a alaihimu. Waqa'a, Ain, A, kemudian alaihimu. Jadi yang ni kena hati-hatilah bila kita baca. Walamma waqa'a alaihimur rijzu. Ya, kena hati-hati baca kat situ. Baik, terus dengan ayat 1, 3, 5. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun. Alhamdulillah. Ayat 1, 3, 5. Baik, untuk 1, 3, 5 ya, kita jumpa dekat sini mim mati bertemu dengan huruf ba. Hum balighu. Ya, ikhfa syafawi. Hum balighuhu. Hum balighuhu. Hum satu panjang ataupun dengung. Ba pun kita dengung juga 2 harakat. Sebab pada huruf ba ni ada tanda alif kecil. Baik, terus 1, 3, 6. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. Kita berhenti dekat sini. Ambil bi'annahum.
ataupun fa'aghraqna. فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Alhamdulillah. Selesai ayat 136. Yang ni kita dah bincang pada minggu lepas. Huruf ghain. Ghain. Ghain ni apa sifatnya yang kita sebut sebelum ini? Isti'la, tebalkan. Kan? Dia kena bunyi betul-betul. Kan? Ghairil maghdu. Ini pun fa'aghraqnahum. Satu, dia sifatnya isti'la. Dan kemudian ghain, dia sifatnya adalah rakhawah. Dia kena alirkan. Fa'aghraqnahum. Baik, terus dengan 137. Ayat yang terakhir pada pagi ini. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. Kita berhenti dekat sini. Ulang semula, boleh wa magharibaha ataupun yustad'afu. Saya ambil yustad'afu. Yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Terus وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Terus di bahagian akhir, وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Alhamdulillah, selesai ayat 137. Baik, 137 kita cuba praktiskan satu lagi sifat isti'la yang ada pada huruf sad. Yasna'u. Isti'la. Kita punya pangkal lidah terangkat ke langit-langit. Yasna'u. Ma kana yasna'u. Sifat isti'la. Baik, alhamdulillah, selesai sehingga ayat 137. Ayat daripada, kita masih lagi berada dalam suratul A'raf. Halaman pada pagi ini halaman 167. Kita akan sambung dengan ayat yang ke 138. 138. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ. Berhenti dekat sini. Ulang semula, fa'atau.
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. Tadi masa yang pertama tu saya tersalah baca ya'kifun. Dia ya'kufun ya. Okey. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Alhamdulillah, selesai ayat yang pertama pada pagi ini, ayat 138. Baik, kita lihat kepada kalimah alihah. Ya. Okey. Tengok di belakang sekali kita akan jumpa ta marbutah, ta bulat, ta simpul. Okey, dan ta ni dia berbaris tanwin, dhammatain, dua baris di hadapan. Baik, apabila kita baca wasal, maksudnya kita baca sambung, maka dia akan jadi ta lah. Alihatun qala innakum. Itu sekiranya kita wasal, sambung. Sekiranya kita waqaf pada apa di sini, waqaf dekat sini, maka kita akan baca ta ini, tukarkan dia menjadi ha. Lahum alihah. Ya, jangan baca lahum alihat. Salah. Dia ta marbutah ni bila kita waqaf, kita berhenti, dia akan bertukar menjadi huruf ha. Lahum alihah. Baik, terus dengan ayat yang berikutnya. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Alhamdulillah, selesai ayat 139. Di sini kita jumpa mutabbarun. Ya, mutabbarun. Ini antara kalimah yang baru yang jarang kita jumpa dalam Al-Quran. Mutabbarun, ya, bukan murtaba mutabbarum mahum. Tanwin, di sini ada tanwin. Ya, kemudian dia bertemu dengan huruf mim. Idgham ma'al ghunna. Mutabbarum mahum. Baik, terus ayat yang berikutnya. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Alhamdulillah, selesai ayat 140. Ya, perhatikan dekat sini ada ba yang bertanda mati, ba sakinah, qalqalah sughra, abghikum, ya, abghikum. Ada huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 6 huruf. Baik, terus ayat 141. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yuqattilun.
Ya, berhenti kat sini. Ambil semula su'a. Maaf ya, su'a. Su'al azabi yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum azim. Alhamdulillah. Selesai ayat 141. Baik. Selalu kita dengar, kebanyakanlah, kerap kali hukum mim mati ni, mim mati sama ada mim mati yang bertemu dengan huruf ba ataupun mim mati kemudian berjumpa dengan huruf mim. Kebanyakan kita dengar beramai yang baca dia tak dengung, terus saja. Ya, wa fi dzalikum bala'un. Ini banyak. Cuba perhatikan. Jadi kena hati-hatilah sebab kita dah belajar hukum tajwid, kena amalkan. Ya. Dalam bacaan surah Yasin hari Khamis malam Jumaat ni kan selalu juga kita jumpa. Dia patutnya mim mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Kena dengung 2 harakat. Dan yang kedua, mim mati bertemu huruf mim idgham mithlain ataupun mutamathilain, juga 2 harakat. Ya, ini kena hati-hati ya. Baik, terus ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih. Kita berhenti dekat sini. Ambil semula fatamma miqatu rabbihi 40 laylah wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih. Berhenti dekat sini. Ya. Maka nak ulang dekat mana? Ambil balik wa aslih. Wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ayat 142. Alhamdulillah. Baik, untuk ayat 142 ini antara peluang kita untuk kita aplikasikan sifat huruf yang telah kita bincangkan sebelum ini. Yang pertama adalah fa. Fa ini dia mati. Kan? Harunakh nakh. Harunakhlufni nakhlufni nakhluf. Ya, dia sifat apa? Syiddah ataupun rakhawah. Nakhluf ni. Rahawah. Rakhawah. Aliran suara. Bukan kita tertahan. Ya. Kemudian yang minggu lepas ada tak? Dia masuk dalam sifat yang kita bincangkan pada baru ni. Sifat isti'la. Ada tak masuk? Ya? Ada tak? Huruf kha. Isti'la. Ada kan? Ada istilah. Isti'la. Jadi maksudnya kena bunyikan dia isti'la lah. Nakh. Baru nakh kan? Kalau nakh tak boleh. Dia nakh.
sebab dia sifatnya isti'la. Okey, luf pun luf sifatnya adalah sama juga tadi. Yang pertama rokhawah, dan luf ini dia tak termasuk dalam isti'la, dia istifal. Ya, istifal insya-Allah minggu nantilah kita akan bincang. Kemudian sad, wa as adalah sifat isti'la. As, kita punya lidah, kita punya bahagian pangkal lidah dia akan terangkat. As, ya. Baik, terus ayat 143, ayat yang terakhir pada pagi ini. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Terus qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Alhamdulillah, selesai ayat 143. Jadi ayat ni ayat yang hebat. Ya, nanti balik lepas ni cuba buka terjemahan tafsir Al-Quran. Ni kisah berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia berdialog dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni. Ya. Ayat daripada 141 ni, 142, 143. Ya, baik. Jadi di sini kita tengok satu huruf qaf yang berdekatan. Afaqa, afaqa qala, afaqa qala. Sebutan dia betul-betul ya. Qa, qaf, qa, qa, qi, qu. Afaqa qala subhanaka. Ini yang boleh kita lihat sedikit secara ringkas sifat huruf, makhraj dan juga hukum tajwid. InsyaAllah kita hormati sekalian. Kita sambung halaman 168. Ya, 168 ayat 144. Daripada suratul A'raf. Suratul A'raf. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك. Berhenti dekat sini, ambil semula fakhudh. Fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Alhamdulillah, selesai ayat 144.
144. Baik, kita teruskan dengan ayat 145. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا. Ya, berhenti dekat sini. Ambil وَتَفْصِيلًا. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. Terus, سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Alhamdulillah, ayat 145. Baik, untuk ayat 145, kita nampak pada kalimah sa'urikum, pada huruf waw ditandakan bulat. Ada tanda bulat pada huruf waw. Jadi dia punya konsep sama dengan huruf alif yang ditanda bulat. Maksudnya kita baca secara pendek. Sa'urikum. Dia bukan sa'urikum. Sa'urikum. Yang ni jangan kita tersalah ataupun kita confuse, kita keliru dengan tanda ini, tanda bulat pada huruf waw. Baik, dari segi hukum tajwid dekat sini ada pelbagai hukum yang kita boleh ambil. Sebagai contoh adalah nun mati bertemu dengan huruf kaf, ikhfa. Min kulli syai'in, min kulli syai'in. Baik, syai'in ni pun tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian tanwin bertemu huruf waw. Kedua-dua ni hukumnya idgham ma'al ghunnah. Kemudian tanwin bertemu huruf lam, idgham bila ghunnah. Tanwin bertemu huruf fa, ikhfa. Tanwin bertemu huruf waw. Sama mau'izatan wa taf dengan biquwwatin wa'mur. Tanwin selepasnya ada huruf waw, idgham ma'al ghunnah. Baik, terus dengan ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa in yaraw kulla ayah. Berhenti dekat sini. Ambil semula wa in. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila. Di sini kita berhenti. Ambil semula la. La yattakhidhuhu sabilan wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Terus Dzalika bi'annahum kazzabu bi'ayati
Alhamdulillah. Selesai ayat 146. Jadi ayat ni agak panjang ya. Ada 5 baris tu ayat ni. Jadi kita kena tahulah tempat yang mana kita tempat untuk kita waqaf dan kita nak ambil balik pada tempat yang macam mana. Baik, untuk ayat ni cuba tengok dekat sini, al-ghayyi. Ya dia berdekatan ada 2. Sabilal ghayyi yattakhidhuhu. Sabilal ghayyi yattakhidhuhu. Yattakhidhuhu. Ya ada 2 bersebelahan. Baik, terus sambung ayat 147. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Alhamdulillah. Selesai ayat 147. Baik. Huruf alif kat sini kan. Alif di atasnya ada kepala huruf sad, maka namanya bukan alif ya. Huruf alif ni sebenarnya namanya hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Ini namanya hamzah wasal. Baik, kalau kita tengok dekat sini ya, perkataan habitat. Ha pedas, ha, kemudian ta, lepas tu ada huruf ta yang mati. Habitat, habitat, ya, habitat a'maluhum. Baik, terus ayat 148. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. Terus أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Alhamdulillah. Selesai ayat 148. Okey. Baik, untuk ayat 148 ni ada beberapa tanda yang perlu kita faham. Okey, antaranya yang pertama, nun mati bertemu dengan ba. Di atas huruf nun ada tanda mim kecil. Ya, tanda mim kecil. Maksudnya kita tukarkan nun ini kepada mim. Maka bacanya mim ba'dihi, mim ba'dihi. Dia bukannya min ba, bukan. Mim ba'dihi. Itu satu tanda. Baik. Tanda yang kedua adalah ada tanda mim kecil. Nampak tak? Yang ni tanda mim macam ni. Kemudian yang kedua ni tanda mim. Satu lagi, mim macam ulat, berudu tu kan. Yang ni adalah tanda waqaf. Ya, maka namanya waqaf lazim. Jadi kena berhenti pada perkataan sabila. Ini tanda waqaf, ya.
Baik. Kemudian kita jumpa tadi, saya sebut tadi hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal yang tak ada baris. Maka nak memulakannya, sebab dia tak ada baris, nak memulakannya seperti yang saya dah sebut ni banyak kali, lihat kepada huruf yang ketiga. Jadi huruf yang ketiga adalah huruf kha. Baik. Sekiranya huruf yang ketiga berbaris fathah, maka hamzah wasal ini perlu diletakkan pada baris kasrah. Jangan kita letak fathah juga, dia bukan. Ya. Kalau fathah, maka hamzah wasal ni di baris bawah. Ittakhadhu. Ya. Itu dia punya sifirnya. Baik, terus kepada ayat yang terakhir pada pagi ini. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا. Kita berhenti dekat sini. Ambil semula qalu. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Alhamdulillah. Selesai ayat 149. Ya, kita dah bincang pada siri sebelum ni huruf isti'la. Salah satunya huruf ghain, yagh. Wa yaghfir lana, wa yaghfir. Bukan wa yagh. Kalau wa yagh dari segi makhraj betul. Sifat huruf tidak betul. Wa yaghfir lana. Ya, sama juga dengan kha. Minal khasirin. Khasirin, bukan kha. Minal khasirin. Tak boleh. Dia kena kha. Minal khasirin. Kha. Ya, kita punya lidah kita, bahagian pangkalnya terangkat. Naik ke langit-langit. Baik, ya, alhamdulillah selesai ayat 149. Baik, seperti biasa kita surah Al-A'raf halaman yang ke-169. Ya, 169. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini iaitu bermula daripada ayat 150. 150 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan قال بئس ما خلفتموني من بعدي. Terus أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. Kita teruskan lagi. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. Ya, berhenti dekat sini.
Ulang semula fala. Fala tushmith biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmiz zalimin. Alhamdulillah. Ayat yang pertama pada pagi ini ayat 150. Baik, untuk ayat 150, ayat ni panjang ya. Ada 4 baris suku ayat ni, tapi ada tempat-tempat yang mudah untuk kita waqafkan ya, untuk kita waqaf, untuk kita berhenti. Baik, ya, kita lihat yang pertama sekali adalah perkataan ghadban. Ghadaba, marah. Ya. Ghadbana. Huruf gha ini kita kena baca secara ghain ya. Sifatnya adalah isti'la. Dad pun sifatnya isti'la. Ghadbana, ghadbana. Kemudian dad dia bukan syiddah tetapi dia adalah rakhawah. Sekalipun dia bertanda sukun sakinah tapi kena baca secara rakhawah, bukannya syiddah. Ghadbana asifa. Ya, satu. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, di sini adalah dia banyak ada tempat-tempat yang kita kena baca terus satu-satu dan dia tak ada tempat yang panjang. Contohnya pada ayat yang kita gariskan ini. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi. Dia bermula daripada ha ni. Al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi. Yang ni kena satu. Kita sebutkan huruf-huruf tersebut. Ya, baik. Dari segi hukum tajwid, saya rasa insya-Allah kita dah selalu jumpa. Cuma saya nak sebut satu sahaja dekat sini. Ada waw, ya, waw, di atas waw kecil itu ada tanda panjang. Ini namanya mad silah tawilah. Yajurruhu ilaih. Ya, tu kena panjang. 5 harakat. Baik, terus ayat 151. Qala rabbighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, selesai ayat 151. Baik, untuk ayat ni nun mati bertemu dengan ta, ikhfa. Wa anta 2 harakat. Baik, terus ayat 152. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Alhamdulillah, selesai ayat 152. Baik, ya, perkataan dunya, apa hukumnya? Nun mati bertemu dengan ya. Ini bukannya hukum idgham ya. Untuk dunya ni hukumnya adalah izhar mutlak. Kan? Ya. Tak boleh baca dengan dengung. Kita jangan baca nak sedap
Fil hayatid dunya. Itu salah. Salah dari segi tajwid. Sebab dunia ni kena baca dengan izhar. Jelas. Fil hayatid dunya. Dunya. Ya, baik. Terus ayat 153. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ. Saya berhenti dekat sini. Ulang semula. وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Alhamdulillah. Selesai ayat 153. Ya, nun mati bertemu dengan huruf ba. Ya, hukumnya adalah iqlab. Jadi nun ini digantikan dengan huruf mim. Maka bacaannya mim ba'diha, mim ba'diha. Kita tak boleh baca min ba'diha. Ya, sebab namanya iqlab dan didengungkan dua harakat. Sama juga dengan di sini. Mim ba'diha, sama ya. Baik. Cara kita nak ingat dia, nak kenalnya adalah di atas huruf nun ada tanda mim. Terus dengan ayat 154. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. Alhamdulillah. Selesai ayat 154. Ya, di atas huruf mim di sini, atas huruf mim ada tanda tasydid, syiddah. Ya, maka kita kena dengungkan dia dua harakat. Yang mana namanya wajibul gunnah. Dia dua huruf saja. Huruf mim dan juga huruf nun. Yang di atasnya ada tanda syiddah, tasydid, kena dengung dua harakat. Walamma sakata. Jadi dia ada dua tempat dengung. Yang pertama lam satu, kemudian ma satu lagi. Ma tu adalah hukumnya mad asli. Walamma sakata, lamma sakata. Ya, ni kena hati-hatilah sebab ramai kadang-kadang ada yang dilanggar sahaja bila baca di sini. Terus kita baca ayat yang terakhir pada pagi ni 155. Okey, terus insya-Allah. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. Baik, terus فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم. Berhenti dekat sini, ulang semula. Qala rabbi
Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Yang ni kena hati-hati ya tuan-tuan ya. Ni kena panjang dulu ya. Wa iyyai. Di belakang sekali tu ya yang hujung ni kita matikan dia. Wa iyyai. Yai. Ya dulu, kemudian ya mati belakang. Ya. Min qablu wa iyyai. Baik, terus. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u. Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Wa anta khairul ghafirin. Alhamdulillah, selesai ayat yang terakhir, ayat 155. Okey, lagi sekali kena hati-hati pada kalimah yang saya gariskan ini. Wa iyyai. Ya, satu. Kemudian kita ambil satu sifat huruf kat sini adalah gha. Ghain sifatnya adalah isti'la. Wa anta khairul gha. Jangan baca gha. Ghafirin. Itu salah. Gha, kalau sebut gha, sifat hurufnya salah. Makhraj hurufnya betul. Kita nak sifat huruf betul, makhraj huruf pun betul. Maka sebutannya gha. Ghafirin. Wa anta khairul ghafirin. Ya, ghafirin. Baik, alhamdulillah selesai ayat